Masih lagi bersama dengan Dr. Muhammad Ihsani Mahmud. Doktor, sekarang ini dah dimaklumkan rakyat Malaysia yang pulang kembali ke Malaysia tidak perlu menjalani kuarantin 14 hari di pusat kuarantin. Sebaliknya boleh menjalani self kuarantin di rumah. Jadi adakah ini dilihat sebagai suatu kelonggaran juga, sebab kadang-kadang bila berada di rumah ni 14 hari itu pun risau juga kan, ataupun resah juga. Apa pandangan doktor? Okey. Sebenarnya kuarantin ni di rumah ke di pusat kuarantin ke dia masih lagi sama sebenarnya. Sebab dia still termaktub di bawah Akta Kawalan Penyakit Berjangkit. Okey, 1988 tersebut. So maksudnya walaupun dia di rumah, mereka akan terima surveillance order di mana akan ada sign tanda tangan surat perjanjian yang di mana bila berlakunya pelanggaran di bawah akta tersebut boleh dikenakan tindakan. So walaupun dia di rumah, dia masih lagi di bawah akta. Itu cuma beza tempat saja. Tapi macam mana kita nak tahu macam mana pemantauan tu boleh dilakukan? Okey. Bila kata pemantauan di rumah, kita akan maksudnya petugas kesihatan di pejabat kesihatan daerah di kawasan tersebut akan melakukan pemantauan secara berkala. Kalau boleh setiap hari dia akan follow up. Biasanya follow up macam mana dari segi simptom dan gejala tersebut dan akan buat pemeriksaan dari rumah ke rumah juga. Maknanya memang kena ada di rumah lah ketika seboleh-bolehnya kalau tidak mahu dilihat ketika pegawai kesihatan datang, tidak berada di rumah. Maknanya samalah prosedurnya seperti mana kalau berada di pusat kuarantin. Jadi mungkinlah sebab di rumah ni self kuarantin tu ialah seperti saya sebutkan mencabar sikit, sebab adakah jadual berkala itu dimaklumkan lebih awal ataupun datang secara rawak saja? Biasa kita akan random lah. Sebab kalau kita bagi tahu kadang-kadang dia orang pandai juga kan? Sebenarnya. Itulah dia. Okey, dan antara lain yang kita dengar juga ialah tentang jangkitan terhadap anak kecil berusia 2 tahun ini. Jadi sejauh mana harus kita bimbang tentang situasi seperti ini, terutama dalam musim perayaan ini? Okey. Kalau ikut statistik terkini sehingga sekarang jumlah kanak-kanak yang di bawah 12 tahun yang terlibat adalah lebih kurang dalam 318 orang ke 320 macam itulah. So maksud berbanding dengan jumlah keseluruhan kes. So mungkin disebabkan oleh masing-masing tak keluar rumah kan, kanak-kanak tersebut tak keluar. Mungkin yang terkena tu disebabkan oleh jangkitan daripada yang kes yang dapat tersebut. Okey. Kalau kita tahu kanak-kanak yang bawah 2 tahun ni mereka tergolong dalam kumpulan yang vulnerable, maksudnya berisiko yang lebih tinggi ataupun senang untuk dapat jangkitan tersebut. So kita kalau boleh disebabkan itu memang tak ada pun mana-mana peraturan mengatakan tak boleh bawa anak. Tapi kita mengharapkan kesedaran daripada ibu bapa itu sendiri supaya mencegah daripada anak-anak mereka itu dijangkiti sebenarnya. Maksudnya dari segi amalan kebersihan dan juga kalau boleh elak daripada mendekati individu yang kita tak tahu di mana mereka mempunyai gejala ataupun tidak. So walaupun hantar anak ke taska, sebab tu ada SOP yang taska perlu patuhi supaya mengelak anak-anak tersebut daripada dijangkiti. Okey. Walaupun berita gembira taska dah dibuka dan sebagainya, ada SOP yang perlu dipatuhi juga. Okey, saya tertarik ingin berkongsi di muka surat 4 dalam berita harian ini. Satu artikel menyebutkan rakyat perlu bersedia hidup bersama COVID-19 ini. Ini pun pernah kita dengar sebelum ini kan, disebutkan oleh pakar perunding kesihatan awam Profesor Datuk Dr. Lokman Hakim, virus ini akan terus wujud dan sangat mudah berjangkit selain masih belum ada ubat dikesan. Maknanya seolah-olah macam sampai bila-bila pun kita akan hidup dengan COVID-19 ini. Dan sejauh mana kebimbangan kita dengan keterpaksaan kita hidup bersama-sama dengan COVID-19 dengan selepas ini PKP ini akan dihentikan dan sebagainya. Okey. Sebab kalau kita tahu yang virus ni memang susah kita nak kata dah tak ada. Kalau banyak-banyak penyakit berjangkit yang lain kita nampak mungkin polio lah yang kita kena dah mencapai tahap eliminasi. Tapi masih lagi berlaku jangkitan yang baru tahun lepas kan yang kejadian di Sabah, tapi itu kes import bukan kes tempatan. Sama juga dengan COVID-19 ini. Kita pun tak boleh nak ramalkan bila dia akan hilang. Tapi walau bagaimanapun kita tahu dia boleh merebak melalui cara macam mana. Mulai dengan jarak yang dekat, bila ada cair daripada kita bersin ataupun batuk ataupun bila kita bercakap, mungkin itu transmission yang berlaku. Sebab tu kita memperkenalkan kaedah bagaimana nak mencegah. Tahap kebersihan yang sendiri, mengelakkan daripada berada dalam kumpulan yang ramai dalam kawasan yang
kumpulan yang jarak yang dekat. So maka dengan saranan yang kita perkenalkan ini, inilah yang disebut adalah norma baharu. Ya. Okey, tapi bila sebut kebiasaan baru ni, the new normal ini, kita mengharapkan ia bersifat sementara sebab orang nak berkumpul, orang nak pergi tengok bola, orang nak pergi bersukan dan sebagainya. Tetapi pada masa sama kita diperdengarkan kita hidup dengan COVID dan normal baharunya ialah kita kena ada penjagaan sosial dan sebagainya. Jadi seolah-olah macam sampai bila-bila kita akan hidup begini atau bagaimana, doktor? Okey. Sampai bila-bila susah kita nak ramalkan. Kalau saya kata selepas 31 Ogos kita dah boleh hidup cara biasa, mungkin belum lagi juga sebab kita masih lagi bergantung kepada risiko jangkitan tersebut. Kalau walaupun dalam tempoh PKPP ini dalam 3 bulan pemantauan, kita tak kemungkinan juga akan berlaku peningkatan kes yang kita tak jangka sebenarnya. Sebab masing-masing sudah bebas dengan melakukan aktiviti yang dibenarkan. Maka disebabkan itu yang pendekatan yang terbaik yang kita buat adalah mencegah daripada mendapat jangkitan tersebut. So apakah langkah pencegahannya? Itulah norma baharu yang kita perkenalkan. Jadi buat masa ini tak perlu nak fikir bila normal baharu ni akan berakhir, kita hidup dengan kebiasaan baharu ni kan. Okey, apa lagi setakat ini cabaran di pihak frontliners lah dalam mendepani situasi ini? Memang kita melihat ini sebagai suatu kejayaan, tapi kita tidak mahu alpa kerana kes boleh meningkat bila-bila masa di mana saja dengan kluster mana sekalipun kan. So kalau nak katakan cabaran oleh petugas kesihatan, mana-mana frontliner ataupun backliner ataupun di mana saja, masing-masing dalam keadaan sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga. Dan garis panduan yang kita perkenalkan akan sentiasa dikemaskini dari masa ke masa supaya kita sentiasa terkehadapanlah dalam langkah-langkah pencegahan dan perawatan untuk COVID tersebut. Dan sekarang ni pula kita nak minta supaya pemerkasaan komuniti dalam mencegah jangkitan tersebut. Maksudnya maksudnya masih lagi tanggungjawab petugas kesihatan, tapi dibantu bersama-sama dengan oleh komuniti itu sendiri. Maka kalau bergabung mungkin akan lebih kuat dari segi pencegahan tersebut dan penurunan jangkitan mungkin dapat diputuskan. Itu adalah lebih baik sebenarnya. Maknanya komuniti juga memainkan peranan aktif kan. Jawatankuasa kampung, JKK dan sebagainya kan, rukun tetangga. Ini tanggungjawab kita bersama juga untuk memastikan terkawalnya pandemik ini. Okey, di penghujung ini pastinya kita nak meraihkan dan memberikan penghargaan. Difahamkan tadi ketika iklan doktor sebutkan KP tak cuti lagi ya? Dato' Nur Hisham tak cuti lagi ya? Sampai begitu sekali tugas yang digalas oleh beliau. Perkongsian penghargaan kepada mereka yang menjalankan tugas dengan tanpa memikirkan penat lelah dan sebagainya. Saya dari pihak Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua petugas kesihatan sama ada di Pejabat Kesihatan Daerah, Klinik Kesihatan, Hospital dan juga Jabatan Kesihatan Negeri serta Kementerian Kesihatan itu sendiri yang CPRC dan juga yang lain-lain serta agensi-agensi yang berlainan dalam tanpa kenal erti penat lelah, berusaha siang dan malam dengan bersungguh-sungguh untuk memastikan penurunan jangkitan wabak pandemik COVID-19 ini dapat dihentikan dengan secara baik dan supaya dapat kita semua mengelak daripada dijangkiti. Itulah dia. Hashtag kita mesti menang. InsyaAllah kita mesti menang. Terima kasih banyak doktor. Selamat teruskan menjalankan tugas bersama dengan rakan-rakan lain. Dr. Muhammad Ihsani Mahmud, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini kembali bertugas ni ya? Kembali bertugas. Doktor cuti raya 1 hari saja tahu. Raya pertama saja. Kesian doktor dan juga kawan-kawan lainnya. Kita hargailah mereka ini yang menjalankan tugas dengan cemerlang sekali. Terima kasih banyak doktor ya. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siaran-siaran lain.